Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Yang berbahagia tuan pengerusi masjid yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, yang berbahagia anggota jawatan kuasa Masjid Taman Sisli, ahli-ahli jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, masih lagi diberikan usia, diberikan nikmat umur, diberikan kesihatan, dan yang paling penting diberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah. Lalu dapatlah kita berada di rumah Allah pada malam ini, malam ke-6 bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, selesai kita bertarawih dan kita salat witir sama-sama berjemaah. Maka marilah sama-sama kita ambil waktu yang ringkas ini berada pula dalam majlis ilmu Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Semoga mendapat rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, apa yang saya kongsikan pada malam ini semoga memberi manfaat kepada diri saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar, iaitu perbahasan para ulama tentang kemuliaan bulan Ramadan, kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, yang mana kita doakan sejak daripada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab, masuk pula Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, minta berkat Rajab, berkat Sya'ban, dan mohon wa balighna Ramadan, panjangkan umur, ketemukan kita dengan Ramadan. Alhamdulillah, malam ini malam yang ke-6 kita berada dalam bulan Ramadan. Semoga Allah memberi kekuatan, dipanjangkan umur, diberikan kesihatan, diberikan istiqamah untuk beribadah kepada Allah pada bulan yang amat-amat istimewa, yang dirindui oleh seluruh orang-orang yang beriman. Tuan-tuan puan-puan, tajuk saya pada malam ini, kerana kita baru sahaja minggu pertama Ramadan, belum terlewat, untuk sama-sama kita renungi apakah yang ada apa dengan bulan Ramadan. Para sahabat ridwanullahi alaihim, sahabat Nabi salafus salih, mereka ingat Ramadan ni sejak daripada raya pertama. Tak, kita masuk bulan Rajab barulah sibuk nak berdoa. Bulan Rajab, bulan Sya'ban barulah teringat, berdoa lah kita, moga-moga berkat Rajab, berkat Sya'ban, panjang umur Ramadan. Sahabat-sahabat Nabi, para salafus salih, awliya Allah, kekasih-kekasih Allah ni, raya pertama tu dia sambut ialah ala kadar je, semayang raya, ziarah sahabat-sahabat, makan apa yang patut, setakat mana ada makan. Lepas tu teringat dah, ya Allah, nak jumpa lagi Ramadan pada tahun yang akan datang. Bahkan ada riwayat menyebut mereka sentiasa berharap, Allah, kalaulah 11 bulan yang lain pun Ramadan juga. Gamuknya orang Sisli macam tu ke? Orang Sisli
Nak ada sebelah bulan hak lain-lain pada Ramadan. Maknanya kata Muharram pun puasa, Safar pun puasa, Rabiul Awal pun puasa. Jangan kata koma, aku pun tak berapa nak. Betul juga tak? Tapi itulah para sahabat. Kerana mereka merasakan istimewanya Ramadan ini, kalau boleh sepanjang tahun berada dalam Ramadan. Sambut je raya teringat, Allah panjang dah umur aku ni, Allah sempat dah Ramadan tahun depan. Kita raya pertama sibuk makan. Jangan kata raya pertama, raya ke-30 open house lagi. Sebulan cerita bak raya makan, open house sana, open house sini. Tu kita nak cerita betapa mereka merindukan Ramadan kerana mereka tahu istimewanya bulan Ramadan adalah anugerah dan hadiah daripada Allah kepada hamba-hambanya yang mengetahui apa di sebalik Ramadan. Tuan-tuan, malam ni ringkas, banyak dalam Ramadan ni, banyak istimewa Ramadan ni, puluh-puluh. Tapi saya nak kongsikan dengan tuan-tuan 5 sahaja. Cukuplah, masa pun tidak mengizinkan. Pukul 10 dah ni, 5 ringkas. Yang pertama, ada apa dengan Ramadan? Ialah bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah turun di atas muka bumi ini kepada penduduk-penduduk muka bumi. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba Allah, kepada orang beriman. Tinggal lagi kita ni rebut ke tidak? Kita rebut ke tidak rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebesar-besar rahmat. Ada hadis Nabi, ada riwayat menyebut, walaupun hadis ini dhaif, tapi kita boleh beramal dengannya. Awaluhu rahmah. Awaluhu rahmah. Awal-awal Ramadan rahmat. Apa mana rahmat? Daripada perkataan bahasa Arab, rahmatun. Bahasa Arab rahmatun. Sudah jadi bahasa Melayu dah. Rahmat. Sekarang macam-macam menu rahmah. Sumbangan tunai rahmah. Udah jadi Melayu dah. Daripada perkataan rahimah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah Asmaul Husna 99. Maka daripada perkataan rahmah inilah datangnya perkataan Ar-Rahman. Tak cukup dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. 2 nama yang wajib kita sebut setiap hari. Nama Allah banyak, 99. Tapi 2 nama ni wajib sebut dalam Al-Fatihah, dalam solat kita. Tak baca Al-Fatihah dalam solat, batal. Tak sah sembahyang. Wajib sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dalam Ramadan ini rahmat Allah seluas-luasnya. Apa bukti, apa tanda rahmat Allah dalam Ramadan? Banyak, saya nak bagi 4 sahaja. Yang pertama, pahala berganda-ganda. Amalan-amalan yang diniatkan lillahi ta'ala, niatnya ikhlas, Allah buka seluas-luasnya peluang dalam Ramadan ini untuk beramal, pahala sebesar-besarnya, diganda-gandakan. Dalam riwayat menyebut setiap amalan digandakan kepada 10 ganda sehingga 700 adhafin atau kama qala. Amalan ni boleh berganda kepada 10 gandaan pahala. Dan diganda lagi sehingga 700 kali ganda. Bahkan hadis tu menyebut ila masya-Allah, kepada gandaan yang Allah berkehendak. Maknanya lebih 700 kalau Allah nak ganda pahala. Boleh. Bergantung kepada keikhlasan amalan masing-masing. Saya bagi contoh mudah. Ni sekarang, majlis apa ni? Majlis ilmu. Pahala ke tak pahala? Pahala. Luar Ramadan pun pahala. Bayangkan dalam Ramadan. Bulan yang bukan Ramadan, ada kuliah maghrib, ada kuliah subuh. Itu bukan Ramadan. Luar Ramadan, dalam Ramadan diganda-gandakan lagi. Sebab tu alhamdulillah tuan-tuan ni hamba-hamba Allah yang terpilih, yang walaupun telah tarawih yang sunat, telah pun witir yang sunat, berada dalam majlis menuntut ilmu yang wajib. Subhanallah. Alhamdulillah, tarawih tadi sunat, dapat kita sempurnakan 8. Witir tadi sunat, dapat kita buat 3. Maka tunggu sekejap, lebih kurang dalam 15 minit lebih kurang.
berada dalam majlis ilmu yang mana menuntut ilmu agama itu wajib. Bayangkan dapat pahala sunat, dapat pahala wajib yang besar, pahala luar Ramadan, dalam Ramadan berganda-ganda lagi sehingga 700 kali ganda, bahkan lebih daripada itu, ila masya Allah, sehingga Allah berkehendak berapa ratus kali ganda sekalipun. Ini yang nak kita rebut. Itu yang dikatakan rahmat. Tak. Promosi, offer. Saya bagi contohlah, kalaulah ada company dia buat sale, dia buat jualan yang mana harganya jadi harga rahmah sungguh. Sebab tu harga rahmah murah. Tak? Maybe harga 60,000. Depan tu je pun mana? Produk. Oh, dekat Traffic tak? Betul. Tu je kat Traffic tu. 60,000 sebiji. Bayangkan kalau dia kata bulan ni sempena Ramadan 60,000 dapat 3 biji. Berebut orang sisli. Nah, jadi 20,000 sebiji. Produk Myvi tu 60,000 satu kereta. Bulan Ramadan katakanlah Myvi produk kata apa dia? 60,000 tu bukan sebiji, 3 biji. Makna 20,000 sebiji. Berepuk tu. Nak cari mana Myvi baru, SE Special Edition, 20,000 sebiji. Itu dunia. Maknanya 60,000 dapat 3 biji. Begitulah berakhirat amalan-amalan soleh dalam Ramadan ni. Isyak tadi 4 rakaat juga. Subuh pagi esok 2 rakaat juga, sama je. Tapi gandaannya 27 kali ganda luar Ramadan. Tapi dalam Ramadan lebih daripada tu. Bayang kalau Pro 2 buat macam tu. Ataupun Proton pun buat juga. Proton X70 yang 100,000 sebiji tu. Kalau katakanlah Proton kata Proton X70 100 biji dapat 100,000 dapat 2 biji. Berebut juga. Udah 50,000 pula sebiji. Allah tak cukup tanah lah. Tak, showroom Proton, showroom Pro 2. Sebab orang berebut. Jadi dalam bulan Ramadan ini, amalan-amalan digandakan menandakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sunat jadi pahala wajib. Yang wajib diganda-ganda ke sehingga 700 kali ganda, bahkan lebih daripada itu. Apa lagi tanda rahmat Allah bulan Ramadan? Apa lagi? Dibukanya pintu syurga. Ni kalau orang tanya, Ustaz, Ramadan bulan rahmat, apa buktinya? Inilah. Pahala berganda, syurga dibuka seluas-luasnya, neraka ditutup serapat-rapatnya. Sebab tu kalau ada kawan-kawan kita, alhamdulillah, yang mu'allaf jangan silap faham. Oh, dia mu'allaf, dulu Kristian masuk Islam, dulu Buddha masuk Islam, dulu Hindu masuk Islam. Ya betul, tapi mu'allaf dari segi bahasa lebih luas daripada itu. Apa makna mu'allaf? Al-mu'allafata qulubuhum, hati-hatinya jinak, termasuk daripada kalangan orang yang memang Islam dah pun. Macam mana mu'allaf? Dia Islam, Ustaz, daripada kecil lagi Islam. Mu'allafnya macam mana? Dulu hati dia tak terpaut pada masjid, tapi jinak hati dia mari ke masjid, mari ke surau, mari terawih, mari majlis ilmu pada bulan Ramadan. Kenapa lah? Itulah dikatakan hati yang dijinakkan oleh Allah, rahmat Allah. Sebelum ni beratnya kaki nak melangkah ke masjid. Sebelum ni beratnya punggung nak mari ke masjid. Tapi alhamdulillah, rahmat Ramadan ni Allah buka pintu syurga, neraka ditutup, lagi satu lupa nak khabar, syaitan diikat, dibelenggu iblis, semua dirantai. Itulah rahmat Allah Ta'ala. Sebab tu jangan kita duduk perli ke, nak ngejek ke, nak nganying ke, muka ni baru nampak. Jangan. Itulah tanda rahmat Allah Ta'ala. Sebelum ni Allah tak terbuka hati nak baca Quran. Luar Ramadan baca TikTok, Facebook, WhatsApp. TikTok, Facebook, WhatsApp. Contoh. Termasuk aku tak kata kat Roma.
Nah, kalau tak baca TikTok, baca WhatsApp. Tak baca WhatsApp, baca Facebook. Tapi datangnya Ramadan, nak cerita rahmat Allah ni, syurga dibuka luah ni, pintu-pintu kebaikan terbuka ni, Allah dia boleh buka Al-Quran. Dia baca Al-Quran, mari tadarus, bahkan dia target nak azam khatam Al-Quran. Inilah tandanya rahmat daripada Allah Ta'ala. Kita jangan duk perli muslimat ramai kat belakang tu. Muslimat ramai. Ada kawan-kawan yang dulunya tak bertudung, tunjuk rambut macam-macam fashion rambut. Color pun ada oren, ada merah, ada biru. Tapi mari Ramadan, alhamdulillah, tahu pula dia bertudung. Jangan duk perli dia. Doa pada dia, semoga tudung tu tak terbang lepas raya. Ada juga terbang lepas raya. Ramadan cantik dah bertudung, lepas raya terbang. Doa, jangan duk nganying, jangan duk perli, jangan duk ejek. Alhamdulillah, rahmat Allah. Mu'allafata qulubuhum, hatinya jinak. Tahulah pula dia nak mari ke masjid, tahu nak buka Quran, tahu nak tutup kepala. Kerana apa dia? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar rahmat Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tinggal lagi kita nak rebut ataupun tidak. Kalau kita buat ada malas semayang macam biasa, masjid pun tak mari macam biasa, Quran tak buka macam biasa, risau bimbang, termasuk dalam doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa antara doa paling hebat. Antara doa paling hebat, ketua malaikat berdoa diaminkan oleh ketua Nabi. Sayyidul Malaikah yang berdoa tu ketua segala malaikat, Jibril. Yang mengaminkannya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua segala Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan hebatnya doa ni, makbul. Apa dia? Yang kita risau bimbang bukan doa kebaikan, doa celaka. Jibril berdoa, celakalah, malanglah, rugilah kepada orang yang sempat berada dalam Ramadan. Allah bagi peluang dapat berada dalam Ramadan panjang, kemudian sempat berada dalam Ramadan. Sihat pula dia dalam Ramadan, kata Jibril. Tetapi berlalu Ramadan, Allah tak ampun dia. Maka Jibril kata, celakalah, rugilah, malanglah. Doa Jibril didengar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, amin. Na'udzubillah. Ini kita risau takut. Jangan dibiarnya berlalu Ramadan tanpa kita rebut peluang untuk dapat rahmat Allah sebesar-besar rahmat. Itu yang pertama. Yang kedua ada apa dengan Ramadan? Al-maghfirah, untuk bahasa Arab, dimelayukan. Apa makna maghfirah? Sudah jadi perkataan Melayu kamaknya. Pengampunan. Allah nak ampun dosa. Tuan-tuan, dosa kita banyak. Boleh jadi dalam masjid sesli malam ni, hak paling banyak dosa, hak cakap ni lah. Boleh jadi saya di atas kursi ni lebih banyak dosa daripada tuan-tuan yang berada di bawah. Dosa kita banyak sebab kita bukan malaikat, kita bukan rasul, kita bukan nabi. Tiba-tiba datang Ramadan, dijanjikan awsatuhu maghfirah. Hadis tu lemah, dhaif, tapi kita boleh beramal dalam bab-bab fadilat. Pertengahannya adalah maghfirah, keampunan dosa. Siapa tak nak diampun dosa? Siapa tak nak diampun dosa? Semua orang nak ampun dosa. Dosa kita banyak. Jadi syaratnya, ada syarat. Bukan kata, mari je Ramadan, masuk je Ramadan, semua umat Islam diampun dosa. No, tak semestinya. Yang dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keampunan dosa ini ada syaratnya. Apa dia? Yang pertama, Nabi kata, man shama Ramadan. Sesiapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Syarat pertama, puasa betul-betul. Puasa bersungguh-sungguh. Jangan tinggal walaupun sehari. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Puasanya pula lillahi ta'ala, kerana Allah. Niatnya niat betul, bukan sebab-sebab lain. Ada orang puasa nak kurus, ada orang puasa nak sehat. Ada budak-budak, anak-anak kita, anak murid saya kat sekolah, kenapa puasa? Kerana nak duit raya. Itu padanlah dengan dia budak-budak.
Macam-macam. Nak itu, nak ini, nak itu, nak ini, letak tepi dulu. Yang pertama, puasanya sebagaimana Nabi sebut, imanan wahtisaban. Puasa betul-betul kerana iman lillahi ta'ala, nak Allah redha, nak pahala daripada Allah, nak tunaikan kewajipan, nak syurga, wahtisaban dan penuh pengharapan, barulah dapat hak nombor 2 yang namanya keampunan ini. Lagi apa lagi syarat dia nak dapat keampunan? Man qama Ramadan. Tadi soma, perkataan pun beza sikit je. Soma pada siang, puasa siang hari. Yang malamnya pula qama. Qama makna mendirikan malam, menghidupkan malam, termasuk apa yang sedang kita buat sekarang ni. Tengah-tengah malam macam ni, hidupkan waktu malam dengan tarawihnya tadi, dengan witirnya tadi, dengan berdoanya tadi, dengan majlis ilmunya tadi. Balik rumahnya nanti pula azam tidur, nak bangun sahur, nak apa lagi, nak bertahajud, nak berqiyamul lail, nak bangun minta ampun, bermunajat pada Allah Ta'ala. Itulah azam kita kerana nak menghidupkan malam, kerana syarat nak diampun. Man qama Ramadan, qiyam pada waktu malam-malam Ramadan, barulah Allah ampun dosa kita. Jangan sada bergaduh lah. Ni saya pun dah jadi cemuh dah tiap-tiap tahun. 8 ke 20, 8 ke 20. Ni ada orang duk bawa apa nama ni, duk viral lah pula. Apa nama ni, seorang ustaz tadi kata, siapa-siapa buat 8 tak dapat pahala tarawih. Oh, mu nak jadi Tuhan ke? Udah kita malam ni buat berapa? Buat 8. Udah tak ada pahala kita, siapa kata? Benda-benda macam tu tak sada bawa dia dalam masyarakat ni. Siapa buat 8 tak sempurna, tak dapat pahala. Geram aku nak mencarut. Nasib baik bulan Ramadan. Kalau tak Ramadan aku sebut orang 8 ke 20 ke 8 ke Sisri buat 20 kan. Cuma malam ni je sebab ada tazkirah. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa 20 balik. Okey. Buatlah 20, tak nak buat 20 cari tempat 8, tak nak buat 8 cari tempat 20. Yang penting buat. Ini dah bahas benda hak. Tak dapat pahala lah, tak sempurna lah, kena buat 20. Yang buat 20 marah ke 8, yang 8 buat kata marah 20, yang 8 kata 20, Nabi tak buat pun 20, Nabi buat 8. Udah, tak selesai. Sudahnya, duduk kat rumah tengok TV. Tak buat apa, entah aku nak buat 8 ke, tak tahu lah 8 ke 20, baik aku tengok TV kat rumah, lebur. Maka mana qama Ramadan, qiyam Ramadan, malam dihidupkan dengan amalan-amalan soleh, barulah dapat keampunan dosa. Allah ampunkan dosa. Sebab tu nama kepada perayaan lepas pada sebulan ni namanya apa? Aidul Fitri. Orang Melayu kata Aidil Fitri. Tak apalah Aidil Fitri ke Idul Fitri ke, itu masalah bahasa. Yang penting kena menghayati makna dia. Apa makna Aidul Fitri? Apa makna Aidil Fitri? Balik kepada fitrah. Sebab tu kita azam, kita mujahadah. Malam ni malam ke-6, perjalanan masih jauh, nak complete, nak sempurnakan lengkap sebulan ni. Biar kita betul-betul Aidul Fitri, biar kita betul-betul balik kepada fitrah. Dosa Allah delete semua, malaikat delete semua file-file dosa sebelum ni. Syarat dia 2 tadi, puasa dan qiyam. Puasa siang hari dan qiyam pada waktu malamnya, barulah betul-betul Aidul Fitri, balik kepada fitrah, dosa diampunkan oleh Allah Ta'ala. Cuma sebelum saya terlupa, ingat, kita nak dapat nombor 2 ni, keampunan ni, ingat, ada benda Allah tak ampun, iaitu dosa sesama manusia kalau kita tak settle. Dosa dengan orang ni dia tak selesai dengan tarawih, tak selesai dengan puasa 30 hari, tak selesai dengan qiyam Ramadan, tak selesai dengan sedekah, tak selesai dengan ibadah-ibadah Ramadan. Tengok mu dengan orang tak lepas. Fitnah dia mu tak minta maaf lagi. Duit dia mu tak bayar hutang, sengaja tak bayar walaupun duit banyak, contohlah. Apa lagi? Makan harta anak yatim, putus silaturahim, bergaduh, bermasam muka. Tadi imam kita baca dalam surah apa tadi? Salat Isyak tadi, surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Apa ya tu? Ya ayuhan nas wattaqu rabbak, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah
Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini perintah Allah. Kita nak Allah ampun. Allah kata bertakutlah kepada Allah, yang mana engkau menyebut namanya, kau meminta dengannya, dan takutlah, jagalah hubungan arham. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ayat-ayat awal surah An-Nisa yang imam kita baca tadi. Jagalah hubungan dengan Allah, wattaqullah, dan wal arham, jagalah arham. Apa makna arham? Arham daripada perkataan rahim. Rahim makna silaturahim. Jadi takut hak nombor 2 ni, apa ada dengan Ramadan? Ada rahmat, ada maghfirah, keampunan. Tiba-tiba kita Allah tak ampun. Kerana apa dia? Kerana ada masalah silaturahim kamu putuskan. Ada dendam, ada hasad dengki dengan manusia. Maka nasihat saya pada diri saya, pada tuan-tuan, jagalah hubungan dengan manusia. Kalau betul-betul kita nak diampunkan oleh Allah. Muhasabah. Ada aku masalah dengan manusia, aku buat salah ke orang, aku nak minta maaf. Belum terlambat. Jangan tunggu raya. Lambat lagi raya. Malam ni tak boleh WhatsApp, boleh kontak, pagi esok boleh call, settle dengan manusia. Kerana kita nak nombor 2, keampunan. Baik, yang ketiga, ada apa dengan Ramadan? Iaitu disebut oleh Allah sendiri, sebut bulan Ramadan ini specialnya, istimewanya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada apa dengan Ramadan? Yang ketiganya ialah bulan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran. Jadi dalam Ramadan inilah kita ambil kesempatan untuk kita rapatkan diri dengan Al-Quran. Mungkin luar Ramadan kita tak berapa nak baca Quran, kita tak tadarus. Dalam Ramadan kita tadarus. Dalam Ramadan kita azam untuk khatam Al-Quran. Malam ni malam yang ke-6. Paling kurang 5 juzuk, 6 juzuk paling kurang lah. Orang Sesli ni mungkin dah 10 juzuk kamunya. Yang penting ada azam untuk kita khatam Al-Quran. 114 surah, 30 juzuk, 6,236 ayat. Jangan dibiarkan satu patah pun, satu ayat pun tak kita baca. Maknanya azam semua surah Al-Quran 114, 30 juzuk semua sekali, 6,236 semua sekali ayat tu kita baca. Untuk saya bercakap, tuan-tuan mendengar, azam untuk kita khatam Al-Quran pada bulan Ramadan. Sebab tu dalam Quran sendiri menyebut, hadis Nabi pun ada sebut, hujung zaman, antara tanda-tanda nak kiamat. Tanda kecil lah, tanda kecil bukan tanda besar. Tanda besar Dajjal, Nabi Isa keluar, itu tanda besar. Tanda kecilnya ialah orang tak peduli pada Quran. Orang tak peduli pada Quran. Ramadan ke tak Ramadan ke, tak peduli pada Al-Quran. Jangan kata nak khatam Quran pada bulan-bulan biasa, bulan Ramadan pun tak berapa nak khatam. Itulah tanda-tanda hujung zaman. Al-Quranu mahjura. Al-Quran barang orang tak peduli. Mahjura, benda yang ditinggalkan. Jangan sampai kita termasuk dalam perkara sebegitu. Sebab itulah ulama menyebut, kenapa pahala ikut jenazah ke kubur ni besar sangat? Kenapa? Kenapa pahala solat jenazah dan iring jenazah ke kubur pahalanya amat besar? Siapa-siapa solat jenazah dapat 1 qirat, iring pula jenazah ke kubur dapat 1 qirat lagi, makna 2 qirat. Qirat tu apa? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa benda qirat? Maka Nabi kata, qirat itu ialah sebesar Jabal Uhud. Solat jenazah mendapat pahala sebesar Jabal Uhud. Iring ikut pula ke kubur dapat pahala lagi 1 qirat Jabal Uhud. Bayangkan besarnya pahala iring jenazah. Kenapa? Kerana supaya kita tengok apa berlaku pada jenazah. Tengoklah liang lahat. Tengoklah kenderaan terakhir jenazah. Mungkin masa hidup BMW, Mercedes, kereta mewah, tapi kenderaan terakhirnya van jenazah. Tengoklah pakaian terakhir dia. Mungkin masa hidup jubahnya mahal, pakaian baju raya, baju Melayu ratus-ratus pasang, baju yang mahal, pakaian indah, tetapi pakaian terakhir jenazah kain kapak.
Tengoklah perfume jenazah tu, punya wangi, beli kat overseas, beli import lagi, sebotol kecil je. Ni botol ni besar sangat ni, kecil je botol perfume kan, kecil tu lah. Berapa harganya? 200, 300. Oh, bangga dapat pakai perfume hak mahal. Ingatlah jenazah nanti perfume dia apa dia? Apa dia panggil? Kapur barus. Maka tengoklah liang lahat sebesar mana liang lahat tu. Sebab tu pahala iring jenazah hingga ke kubur ni besar. Allah, bersatu je sempitnya, bertemankan sepi, berkawankan sunyi. Itulah jenazah, kawan dia sepi. Kesepian itulah kawannya, kesunyian itulah temannya. Ustaz nak cakap apa ni Ustaz? Apa kait dengan tajuknya? Kaitnya ialah bila berada di dalam kubur, di dalam jenazah, kita nak teman, kita nak sahabat, kita nak kawan, kita nak lawyer kita. Siapa dia? Al-Quran. Bayang tak baca Quran, siapa nak temanmu? Bayang tak pernah buka Al-Quran, surah pun orang tanya berapa surah Al-Quran, garu kepala. Garu kepala, berapa jumlah surah yang aku tahu? Yasin, Fatihah, dua tu. Sebab dia duk baca Fatihah, kalau tak baca Fatihah, baca Yasin, Fatihah, Yasin, Fatihah, Yasin. Tak tahu jumlah surah dalam Al-Quran, punya jauhnya, punya tak mesranya dengan Al-Quran. Siapa nak teman dalam kubur nanti? Sebab tu bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, rapatkan diri kita dengan Al-Quran, baca Al-Quran, ambil pengajaran daripada Al-Quran, khatamlah Al-Quran, tadaruslah Al-Quran. Maka dalam kubur ada penemannya, ada lawyernya. Orang yang iring tadi, yang iring jenazah tadi, dia balik, dia tak tidur situ. Elok je balik, muka nakir mari tanya. Muka nakir tanya, ma rabbuka, siapa Tuhan? Gamuknya orang yang tak baca Quran ni boleh jawab tak? Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku. Mu pernah baca tak kalam Tuhan? Mu beramal tak dengan wahyu Tuhan? Oh, hak jenis macam ni. Macam mana nak jawab soalan muka nakir? Nak jawab soalan muka nakir macam mana? Siapa Tuhanmu? Nak jawab macam mana? Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku. Kalam Tuhan, kalam Allah, Al-Quran tak dibaca pun. Tu yang kita risau dan bimbang. Jadi Al-Quran ni, keistimewaan ketiga bulan turunnya Al-Quran. Ajarlah anak-anak kita Al-Quran. Saya cikgu sekolah rendah, anak-anak murid hak baca Iqra, darjah 6 baca Iqra. Tanya, baca tak kat rumah? Tak baca. Mak ada ajar tak? Tak. Ayah ada ajar tak? Ada. Wahai kaum ibu dan bapa, ke mana kita nak bawa anak-anak kita kalau kita tak ajar? Jangan duk suruh pada sekolah. Yalah, sekolah tu kerja sekolah lah, kerja ustaz lah kerjanya, ustazah lah, tahulah ustazah mengajar. Tapi kat rumah letih nak swasta semua pada ustaz-ustazah. Oh, nak swasta kat ustaz-ustazah yang mu tak buat apa pun. Ajarlah anak-anak kita Al-Quran, biar dia kenal alif bata. Nanti kita mati esok, siapa nak baca Yasin kepada kita kalau bukan anak-anak kita? Jadi dalam Ramadan, kelebihannya ialah bulan turunnya Al-Quran. Baik, yang keempat, masa tidak mengizinkan. Yang keempat, bulan Ramadan, apakah keistimewaan dia? Yang keempat ialah bulan Ramadan, bulan bersedekah. Sedekah, ataupun dalam sebahagian kita disebut infak. Bahasa Arab, infak tu bahasa Arab, bahasa Melayunya berbelanja, ataupun sedekah. Sedekah pun bahasa Arab, bahasa Melayunya derma. Banyakkan menyumbang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut oleh para sahabat, dalam apa bulan pun memang Nabi ni pemurah. Nabi tak pernah kedekut. Nabi bukan orang bakhil. Nabi ni pemurah. Bulan apa pun, masuk je Ramadan, lagi pemurah. Jadi dalam Ramadan, Allah bagi kesempatan pada kita sebulan ni banyaklah bersedekah. Dan terutama jangan lupa sedekah yang wajib.
sedekah yang wajib namanya zakat. Zakat fitrah. Pejabat agama dah keluar dah RM8, RM16 dan RM24. Naik RM1 tahun ni kan. Tak kisahlah. RM8 kan, RM6 kan, RM16 kan, RM24. Orang Sisli kaya-kaya. Gamaknya orang Sisli makan beras basmati. Tu baru basmati, belum lori mati lagi tu tak. Maka hak tu bayar RM24. Tak kisahlah berapa ringgit. Yang penting itu adalah sedekah yang wajib. Tak buat yang ni, puasa tak naik ke langit. Seolah-olah zakat fitrah ni dia jadi apa orang panggil mati stamp tak. Chop stamp. Maka puasa tadi naik ke langit, diterima oleh Allah Ta'ala. Itu yang wajib. Yang sunat pun pahala macam wajib. Sebab rahmat Allah kan. Sunat derma ke masjid, sunat derma rumah anak yatim, sunat derma sekolah tahfiz, sunat derma pada orang miskin, sunat belanja orang makan, sunat moreh panggil orang buka puasa petang-petang. Sunat, tapi dalam Ramadan pahalanya macam wajib diganda-gandakan oleh Allah Ta'ala. Banyakkan bersedekah. Ada ayat Quran cerita tentang penyesalan. Banyak Quran cerita penyesalan. Cerita Allah bagi tahu dalam Quran. Orang menyesal. Kenapa? Sebab lawan Nabi. Orang menyesal. Kenapa? Sebab tidak mencari bekalan sebanyak-banyaknya. Orang menyesal. Kenapa? Kerana kedekut untuk bersedekah. Dalam Quran macam-macam ada cerita menyesal. Hak menyesal ni dah mati pun. Hak menyesal ni duduk di padang mahsyar. Hak menyesal ni duduk dalam neraka. Na'udzubillah. Itu cerita dalam Quran. Quran ceritakan, ramai menyesal dalam kubur, ramai menyesal dah mati dah, ramai menyesal di padang mahsyar, ramai menyesal dalam neraka. Macam-macam perangai hak menyesal. Lawan Nabi dia menyesal. Termasuk hak menyesal ni kedekut. Allah, ruginya aku. Surah Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mu kena bersedekah kata Allah. Berbelanjalah, sedekahlah, dermalah. Jangan jadi macam orang tu kata Allah. Bila dah mati, kenapalah aku dah mati? Kerana bila dah mati nampak besar pahala bersedekah. Lalu dia minta nak hidup semula. Minta maaf. Mustahil hidup semula. Walaupun dia berazam. Kalau aku hidup semula, aku nak bersedekah. Aku nak jadi orang baik. No. Sekarang kita masih hidup. Banyak bersedekah. Jangan sampai kita menyesal. Itu yang keempat. Yang terakhir sebagai penutup. Sebagai penutup ringkasnya malam ni ialah yang kelima. Ada apa dengan Ramadan? Yang ni kena sebut. Walaupun nombor 5 orang putih kata last but not least, duduk kat ujung-ujung, duduk kat akhir, tapi bukan bermakna remeh, bukan bermakna tak penting. Penting juga. Yang kelimanya ialah dalam Ramadan adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini mesti sebut. Kerana hadiah Allah Ta'ala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dari riwayat menyebut bagaimana orang bertanya, Allah, orang dulu-dulu seronok. Umat-umat dahulu kan seronok, umur panjang. Umat Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Umur dia lebih daripada tu. Umat dia umur ratusan tahun. Beratus-ratus tahun umat-umat dahulu. Umat Nabi Sulaiman umurnya panjang. Kaum Ad, umat Nabi Hud. Kaum Samud, umat Nabi Saleh alaihi wassalam. Umur panjang. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita umat Nabi hujung zaman ni berapa? Nabi kata Sittin wa sab'in. 60, 70. 60, 70. Majoritinya lah. Lebih pada tu tak berapa nak jumpa. Dalam ni ada 80-an, ada 90-an, tak berapa nak ada lah. Tak, kerana umat Muhammad majoritinya 60, 70. Jadi jawapannya kalau jealous lah, Allah seronok lah orang dulu umur panjang, banyak beramal, pahala besar. Orang dulu-dulu umurnya panjang beratus-ratus tahun, banyaklah pahala dia beramal. Jadi jawapannya ialah, ya, kita umat Muhammad umur 60, 70 je majoritinya pun. Tapi Allah beri kepada kita Lailatul Qadar. Beramal satu malam je khairum min
alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan 83 tahun 4 bulan. Tu dalam sekali bulan Ramadan. Kita berapa kali dah Ramadan, harap-harapnya kita bertemu dengan bulan Ramadan, bertemu juga dengan Lailatul Qadar, maka bayangkan pahala besar tu. Maka tak jadi isu dah. Umat-umat dulu umur beratus-ratus tahun, kita umur 60-70, kalau kita rebut Lailatul Qadar daripada sekarang, walaupun lambat lagi 10 hari. Ya betul Lailatul Qadar 10 hari, tapi malam ni walaupun baru malam ke-5, malam ke-6 ni, kita kena warm up. Warming up, warm up. Tak, siap sedia kerana risau bimbang, sibuk dengan beraya nanti sehingga kita terlepas Lailatul Qadar. Jadi beramallah untuk kita dapat kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan tadi. Rasanya cukuplah setakat tu perkongsian ringkas apa benda yang ada dalam Ramadan ni. Banyak lagi sebenarnya, tapi 5 ni kalau kita rebut sebaiknya, insya-Allah peluang yang besar ini kita dapat rebut 5 perkara tadi, insya-Allah kita termasuk dalam minal aidin wal faizin, daripada orang yang kembali balik pada Allah dalam keadaan suci bersih tak ada dosa, wal faizin, dan berjaya menjalani tarbiyah Ramadan, dapat pula matlamat dia la'allakum tattaqun, jadi orang bertakwa. Cukup setakat tu saya ucapkan selamat beramal awal-awal Ramadan. Moga-moga Allah berikan kita istiqamah dan kita dapat apa yang Allah janjikan tadi. Rasanya cukuplah setakat tu. Kita jumpa lagi pada besok pagi. Kuliah subuh macam biasa. Kita jumpa pada pagi esok. Kuliah subuh Ahad minggu yang ketiga. Kita baca kitab Jagalah Allah, Allah menjagamu, itu pada pagi esok insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafarah suratul asr.